Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha' wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Telah berkata Al-Imam Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad dalam kitabnya Petunjuk Tarikat ke Jalan Akhirat pada muka surat 119, jangan suka memperbanyak nazar. Kemudian jika anda bernazar kerana Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu nazar, sama ada salat atau sedekah atau apa sahaja yang lain dari berbagai-bagai amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah anda segera menepatinya. Dan ingatlah, jangan suka memperbanyak dengan macam-macam nazar, kerana mungkin syaitan akan memperdayakan kamu dalam masalah ini sehingga dia menjerumuskan kamu ke dalam memungkir janjimu itu. Kemudian jika anda telah bersumpah untuk melakukan sesuatu, lalu anda dapati ada lebih baiknya untuk anda meninggalkannya, atau anda bersumpah untuk meninggalkan sesuatu, lalu anda dapati ada lebih baiknya untuk anda membuatnya, maka hendaklah anda tembus sumpah itu, iaitu kafarah, membayar kafarah, dan buatlah apa yang ada baiknya. Tetapi awas anda dari bersumpah atau naik saksi hanya atas dorongan sangka sahaja, walaupun pada biasanya memang tepat sangkaan itu, apatah lagi jika tidak betul, hanya bergantung kepada waham dan syak dan sangka sahaja. Jangan merampas hak orang lain dengan bersumpah dusta. Kemudian jika anda merampas harta seseorang Muslim dengan bersumpah, maka wajiblah anda kembalikan apa yang anda telah mengambilnya dan tebuslah sumpahmu itu. Dan tebusan kafarah sumpah itu ialah memberi makanan 10 orang miskin, setiap miskin 1 mud, atau memberi pakaian kepadanya, ataupun memerdekakan seorang hamba sahaya. Jika tidak mendapati hamba sahaya, hendaklah berpuasa 3 hari sebagai tebusannya. Awas dan awaslah dirimu daripada bersumpah yang palsu, kerana dia akan menghancurkan rumah tangga dan akan melemaskan orang yang bersumpah palsu itu ke dalam neraka Jahannam. Begitu pula awas dan sekali lagi awas dari menjadi saksi bohong, iaitu saksi palsu, kerana dia adalah di antara dosa-dosa yang berat. Nabi SAW telah menyamakan bersaksi bohong itu dengan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menyembunyikan kesaksian dikira berdosa besar, maka apatah pula dengan memalsukan penyaksian. Kami memohon Allah Subhanahu wa ta'ala keafiatan dan keselamatan dari semua ini sebelum berlaku penyesalan. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Dalam pengajian yang lalu kita bahaskan sedikit sebanyak tentang adab-adab haji dan kemudian adab-adab berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan kemudian diikuti dengan istikharah dan bermusyawarat. Kita sebutkan bahawa mesyuarat dan istikharah ini merupakan sebahagian daripada Islam, satu perkara yang banyak diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, iaitu dalam setiap perkara baginda walaupun merupakan orang yang paling sempurna akal fikirannya, orang yang paling jauh pandangannya,
akan tetapi masih lagi bermusyawarat dan meminta pandangan daripada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Bahkan ianya merupakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka itu dimusyawaratkan antara satu dengan yang lain sesama mereka. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa syawirhum fil amr, dan bermusyawaratlah, hendaklah kamu bermusyawarat dengan mereka dalam segala urusan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka salah satu tanda orang itu orang yang cerdas akal fikirannya adalah walaupun dia orang yang pandai, masih lagi meminta pandangan daripada orang lain. Walaupun dia diberikan kekuatan akal fikiran, akan tetapi masih lagi dia consider ataupun memberi perhatian kepada apa yang difikirkan oleh orang-orang yang berada di sekelilingnya. Maka antara perkara yang disebutkan oleh Imam Haddad di sini, jika kita nak mulakan sesuatu perkara yang penting seperti nak bermusafir ataupun nak berkahwin dan sebagainya, ataupun nak belajar ataupun nak kerja dan sebagainya, maka perlu untuk kita bermusyawarat dengan orang-orang yang mungkin lebih berpengalaman ataupun lebih ilmu mereka terhadap perkara tersebut. Seperti mana juga yang diperintahkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanyalah kamu kepada orang-orang yang mahir di dalam sesuatu bidang itu kalau kamu tak tahu. Sebagai contoh, kita nak hantar anak kita belajar agama, kita pun tak ada idea, kita tak belajar agama, kita pun tak ada adik-beradik yang belajar agama dan sebagainya. Jadi sebelum kita nak hantar anak kita belajar agama, ahsan, kita tanya ustaz-ustaz yang dah belajar agama. Mungkin kita boleh tanya tempat mana yang terbaik, apa kelebihan satu tempat, apa kekurangan satu tempat. Mungkin kalau kita nak tanya anak kita ni bagus ceburi bidang apa, sebagai contoh, dalam bidang agama macam-macam. Quran sahaja macam-macam cabang. Ada yang takhasus tajwid dan qiraat, ada takhasus tafsir dan pemahaman Al-Quran, ada yang takhasus ulumul Quran, ada yang takhasus bidang hadis. Hadis pun macam-macam cabangnya. Kemudian fiqh, usul, akidah dan sebagainya. Maka kalau kita nak hantar anak ataupun anak itu sendiri nak belajar, maka kita nasihatkan mereka, tanya ustaz-ustaz dan sebagainya. Itu sebagai satu contohlah bidang agama. Kalau bidang lain, engineering ke, accountancy ke, ataupun architecture ke dan sebagainya, maka setiap bidang tu ada orangnya. Maka kita bermusyawarat dengan orang-orang yang mahir dalam bidang tersebut. Nah, kan tetapi secara umum kalau kita nak bermusyawarat, kata Allah Subhanahu wa taala, bermusyawarat dengan orang yang hatinya sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya orang yang dalam bidang kejuruteraan ataupun engineering semua, tapi kita pilih antara banyak-banyak engineer itu, kita tengok orang mana yang hatinya itu ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya agamanya itu betul. Walaupun dia ceburi dalam bidang agama, tapi dia ada hubungan dengan orang-orang agama ataupun ada sempurna agamanya. Maka orang-orang seperti itu kita minta nasihat. La ilaha illallah. Naam. Begitu juga kalau kita nak bermusafir ataupun nak berkahwin. Nak berkahwin, kita ambil nasihat yang pertama daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dah bagi dah, kalau untuk anak lelaki kita kahwinkan dengan orang yang macam mana, kalau anak perempuan kahwinkan dengan orang macam mana. Dan kemudian kita beristikharah setelah kita dapat. Mungkin kita boleh tanya juga, dan di sini tidak dikira umpatan lah. Kalau kita nak tanya kan, okey, keluarga ni macam mana, dia punya ahli keluarga ni macam mana, ada maksudnya kita nak tahu roughly bagaimana ahli keluarga mereka, baru kita kahwinkan anak kita dengan keluarga tersebut. Bukan nak cari keburukan orang ni, tapi maksudnya nak pastikan kita kahwinkan anak kita ni dengan orang yang agama dan akhlak mereka adalah seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu yang sama juga, mungkin kat sini ustaz-ustaz je lah kot yang belum kahwin. Maksudnya nak kahwin ataupun kalau kita nak kahwinkan anak, perlu anak itu ada kemampuan. Dan kemampuan di sini bermaksud tanggungjawab. Maksudnya tahu nak memikul tanggungjawab diri sendiri dan tahu nak memikul tanggungjawab untuk menjaga daripada anak orang dan sebagainya.
Dan salah satu kemampuan ataupun tanggungjawab itu dimiliki melalui ilmu. Dengan adanya ilmu, khususnya ilmu agama, maka di situ akan memberikan seseorang itu satu sifat bertanggungjawab untuk menjaga dirinya sendiri, untuk menjaga daripada ahli keluarganya. La ilaha illallah. Kerana dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala letakkan tanggungjawab itu kepada ketua keluarga, iaitu suami. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, peliharalah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maka tanggungjawab yang paling utama bila nak berkahwin adalah ada kefahaman agama dan faham bagaimana agama itu diamalkan. Naam. La ilaha illallah. Naam. Dan perkara yang terkait dengan istikharah ini, seperti yang mungkin saya pernah sebutkan sebelum ini, orang-orang saleh hari-hari dia akan beristikharah. Nabi SAW mengajarkan istikharah ini kepada as-sahabah dan orang-orang saleh ataupun sahabat-sahabat. Mereka banyak melakukan istikharah, sehingga sebahagian daripada mereka melakukan istikharah ni setiap hari. Kenapa mereka lakukan istikharah setiap hari? Sebab setiap hari kita nak buat benda-benda yang baik. Setiap hari kita bekerja, setiap hari kita perlu buat pilihan, setiap hari kita perlu untuk decide on certain matters. Jadi dengan kita beristikharah setiap hari secara umum, seakan-akan kita minta agar supaya diberikan taufik untuk memilih perkara yang terbaik untuk kita dan untuk ahli keluarga kita. Dan sebahagian orang saleh, diorang gabungkan solat istikharah mereka itu dengan setengah-setengah solat sunat. Sebagai contoh, mereka akan lakukan di awal pagi, maksudnya dia akan gabungkan solat istikharah itu sama ada dengan solat sunat subuh, ataupun diorang akan gabungkan solat istikharah itu dengan solat sunat duha. Maksudnya solat sunat subuh ataupun solat duha tu untuk bahagian pagi, cover istikharah tu cover untuk bahagian pagi. Apa-apa yang mereka lakukan di waktu pagi, maka istikharah tu cover untuk waktu pagi. Adapun waktu malam, biasanya diorang gabungkan istikharah itu dengan solat ba'diyatul maghrib, solat sunat ba'diyah maghrib. Maka apa-apa yang mereka lakukan di waktu malam itu seakan-akan minta kebaikan daripada Allah di waktu malam. Itu siang pun diminta kebaikan daripada Allah, di waktu malam pun minta kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita buat pilihan yang terbaik dalam setiap perkara kita. Dan doa istikharah tu rasanya banyak dalam solat-solat sunat, dalam buku-buku solat sunat. Begitu juga dalam buku Khulasah karangan Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz pun ada juga. Di situ terdapat doa istikharah yang umum yang dibacakan setiap hari, dan juga ada doa istikharah yang khusus yang kita baca. Tak banyak beza lah, lebih kurang sama dia punya doa dia. Ada sikit dia perbezaan yang mana kita baca apabila kita ada keperluan yang tertentu. Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Ali al-Haddad menyebutkan tentang nazar. Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang orang-orang yang baik. Innal abrara yashrabuna yufuna bin nadri. Orang-orang yang baik ni adalah orang-orang yang menyempurnakan nazar mereka apabila mereka bernazar atas sesuatu perkara. Dan kalau kita dah bernazar, jangan pula kita melewat-lewatkan. Bila kita dah nazar, sebagai contoh biasanya mak-mak bernazar kalau anak lepas SPM lulus peperiksaan dan sebagainya, dia akan sama ada dia nak puasa 3 hari ke, ataupun dia nak bersedekah ke, ataupun dia nak puasa sunat, ataupun dia nak solat sunat dengan bilangan rakaat yang tertentu dan sebagainya. Maka kalau ianya dah dapat apa yang dinazarkan, maka harus dilakukan nazar tersebut dan jangan ditunda-tunda. Apa itu nazar? Nazar itu pada hakikatnya janji yang kita buat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bila kita dapat sesuatu kebaikan. Maksudnya kita bernazar, ya Allah, kalau aku dapat sesuatu yang baik, maka aku bernazar untuk melakukan sesuatu amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi nazar tu kita buat bila kita dapat benda yang baik lah, maka tak boleh bernazar untuk benda yang tak baik. Bernazar untuk benda yang tak baik tak boleh. Ataupun kita nak bernazar untuk melakukan sesuatu yang tak baik. Macam tadi kita cakap, kalau kita dapat benda yang baik, kita nak melakukan satu perkara yang baik, ibadah. Tapi jangan pula kita nazar benda yang tak baik. Sebagai contoh, ya Allah, kalau aku dapat duit sekian-sekian, aku nak campak sekian-sekian duit dalam sungai, membazirkan. Benda tak boleh. Tak bolehlah nazar benda-benda yang tak baik. Dan bernazar juga atas benda yang baik, dan juga untuk melakukan perkara yang baik, ibadah, seperti yang disebutkan di sini, solat, sedekah, puasa dan sebagainya. Bukan kalau aku dapat benda yang baik, aku nak buat benda yang harus. Sebagai contoh, kalau aku dapat projek tu, sebagai contoh, aku nak makan benda yang kita suka, sebagai contoh, makan apa-apalah, makan pizza aku, makan apa ke. Maksudnya nazar tu yang tak bernilai lah, tak bernilai dan bukan satu ibadah. Nazar itu perlu atas perkara yang baik dan untuk melakukan perkara yang baik. Kalau dibuat atas perkara yang tak sah ataupun yang tak baik, maka ini tidak sah nazar tersebut. Nah, dan pada waktu yang sama, Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad setelah mengingatkan kita kalau bernazar kena atas perkara yang baik dan untuk melakukan perkara yang baik, dan harus disegerakan nazar apabila kita bernazar. Dan yang diingatkan seterusnya oleh Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, jangan pula kita perbanyakkan nazar tak tertupasan. Benda yang tak wajib kita nak wajibkan atas diri kita, tak perlu. Tak perlu. Sebab apa? Sebab terkadang takut-takut bila kita bernazar tu seakan-akan macam kita mewajibkan, kita memberatkan atas diri kita satu perkara. Jadi kalau tak perlu nak bernazar, tak payah. Maksudnya kita niat, kalau kita dapat benda yang baik, khalas, kita akan lakukan kebaikan. Jadi kalau kita mampu lakukan, kita lakukan. Kalau tak mampu, khalas, dia tak membebankan seseorang. Kita tak membebankan diri kita dengan perkara tersebut. Naam. Marhaba. Inginkan kebaikan tak jadi masalah. Maksud nazar tu kena niat lah. Nazar kena niat. Maksudnya kalau aku dapat, sebagai contoh, kalau anak aku dapat kerja, lulus exam, aku akan puasa 3 hari. Maksudnya dia nazar atas diri dia, dan sebagainya. Nah, maksudnya niat lah. Yang membezakan tu niat. Sebagai contoh, kalau kita masuk masjid, kita boleh niat iktikaf biasa, sunat, dan kita boleh nazar untuk beriktikaf dalam masjid. Jadi kalau kita niat iktikaf sunat, pahala dia sunat lah. Tapi kalau kita nazar untuk beriktikaf kat masjid, maka dia akan jadi fardu. Bila fardu, pahalanya berlipat kali ganda. Wahakala. Tapi niat nazar kat masjid, jangan kita niat beforehand. Maksudnya kita nazar, contohnya, okey, kalau anak aku lepas exam, lulus, aku akan iktikaf 3 hari. Aku nazar untuk nak iktikaf 3 hari. Itu dah macam memberatkan. Tapi yang para ulama anjurkan adalah, dia kata apa? Bila kita nak masuk masjid tu, kita nazar. Nazar betul iktikaf fi hadzal masjid muddata iqamati fi. Aku bernazar untuk beriktikaf dalam masjid ini selama mana aku berada dalam masjid tu. Maksudnya tak berat lah. Selagi mana kita ada dalam masjid tu, kita nazar, kita niatkan nazar. Tapi bila kita keluar, khalas. Tapi kalau kita niat certain time ataupun certain ada duration, kita letakkan, jadi itu akan memberatkan atas diri kita. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad setelah menyebutkan tentang nazar, disebutkan tentang sumpah. Dan sumpah ni ada 3 jenis. Ada sumpah yang sah di sisi syarak, ada sumpah yang tidak sah, dan juga ada juga sumpah yang dipanggil sumpah ghamus ataupun sumpah palsu. Yang sah, yang tak sah, dan yang palsu. Jadi yang sah tu yang menepati syarat-syaratnya lah, mengikut syarak. Ada sumpah yang tidak dikira,
itu sebagai orang yang suka bersumpah. Dia macam dah biasa sangat sumpah, jadi setiap benda dia cakap dia nak bersumpah. Contohnya kalau kita pergi negeri Arab, orang Arab suka sumpah. Wallahi, sikit-sikit wallahi. Padahal dia tak bermaksud nak bersumpah pun, tapi sebab jadi macam culture. Kita tanya, tempat tu kat mana? Wallahi baik jiddan. Semua benda dia akan cakap wallahi. Padahal bukan maksud dia untuk bersumpah, tapi tu seakan-akan sumpah yang tak sah lah, yang diabaikan. Dan yang ketiga itu sumpah al-ghamus ataupun sumpah palsu yang menjerumuskan seseorang itu kepada hukuman, iaitu hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sumpah yang sah, kata ulama, apabila digunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kalau bersumpah menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka ianya munaqid lah, maksudnya binding. Sumpah apabila digunakan nama Allah Subhanahu wa taala, maka sumpah itu harus ditunaikan. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, yakni kalau kamu bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah Subhanahu wa taala, wallahi, billahi, tallahi dan sebagainya. Naam. Kemudian Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad menyebutkan di sini, kalau anda telah bersumpah untuk melakukan sesuatu lalu anda dapati lebih baik untuk anda meninggalkannya, ataupun anda bersumpah untuk meninggalkan sesuatu lalu anda dapati yang untuk melakukan perkara tersebut lebih baik, maka hendaklah anda tebus sumpah tersebut. Nah, contohnya apa? Contohnya kita bersumpah untuk tidak bersedekah, sedangkan sedekah itu suatu perkara yang baik. Maka di sini harus kita langgar sumpah kita tu dan kita melakukan perkara yang baik, iaitu dengan bersedekah dan membayar daripada kafarah kerana kita bersumpah untuk tidak bersedekah. Nah, dan kafarah sumpah apa? Kafarah sumpah yang disebutkan Imam Haddad, kalau kita nak bayar kafarah, sama ada kita membebaskan seorang hamba sahaya. Sekarang ni tak ada hamba sahaya, jadi kita boleh berpuasa 3 hari, sebaiknya berturut-turut. Maksudnya boleh untuk dilakukan, tidak berturut-turut. Dan yang seterusnya, kalau kita tak mampu puasa, kita boleh bagi makan 10 orang miskin ataupun beri mereka pakaian. 10 orang pakaian. Setiap orang miskin kalau kita bagi makan 1 mud, 1 cupak, kurang lebih 600 gram macam tu, 600-700 gram 1 mud. Itu tebusan daripada kafarah. Disebutkan bahawa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia pernah bersumpah untuk tidak memberi nafkah kepada salah seorang ahli keluarganya yang biasa dia bagi nafkah. Kenapa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq tiba-tiba tak nak bagi nafkah? Sebab ahli keluarganya, kaum kerabat yang biasa dia bagi nafkah tu, dia telah menyebarkan fitnah terhadap Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, hadithul ifk. Jadi disebabkan Mishtah ni, orang ni, dia menyebarkan fitnah ataupun salah seorang yang menyebarkan fitnah terhadap Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka ialah sebagai seorang ayah kan marahlah, anak dia difitnah dan sebagainya. Lepas tu orang yang sebarkan fitnah, orang yang dibagi bantuan setiap bulan, maka dia pun bersumpah, aku akan stop bantuan ataupun aku akan stop sekarang ni BPN, walhasil apabila bantuan sekarang ni. Jadi Sayyidina Abu Bakar mengatakan, aku berhentikan dia punya bantuan setiap bulan. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat. Dan ini tanda orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sayang. Kalau nak ikutkan tak salah pun kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nak buat benda tu, tapi orang-orang yang disayangi oleh Allah, hatta benda-benda yang bercanggahan dengan perkara yang lebih baik, kalau mereka lakukan akan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah turunkan ayat, wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Jangan sekali-kali orang yang diberikan kelebihan harta oleh Allah bersumpah untuk tidak memberi kepada kaum kerabat mereka dan sebagainya.
Maka Allah Subhanahu wa taala tegur kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq membayar kafarah dan meneruskan daripada infaknya kepada ahli keluarga tersebut. La ilaha illallah. Naam. Akan tetapi pada waktu yang sama kita tidak digalakkan untuk banyak bersumpah. Pada waktu yang sama kita tidak digalakkan untuk banyak bersumpah hatta atas perkara-perkara yang benar. Orang tak nak percaya, biarlah orang tak nak percaya, tak perlu nak angkat sumpah semata-mata untuk nak puaskan hati orang. Imam Syafi'i mengatakan hatta atas perkara yang benar pun aku tak angkat sumpah, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan wala tuti' kulla halafin mahin, jangan kamu mentaati orang yang banyak bersumpah atas perkara-perkara yang remeh. Dalam hadis juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jangan kamu juga bersumpah dengan nama Allah atas perkara yang remeh. Kadang-kadang orang dah biasa bersumpah, semua benda dia nak bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Hatta nak jual barang pun dia cakap wallahi, oh ini barang zain, ini bagus, kualiti dia terbaik dan sebagainya. Semua benda dia bersumpah, seakan-akan sumpah dengan nama Allah tu dianggap remeh ataupun dipandang rendah, tidak dihargai nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga hatta dalam jual beli pun dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Kemudian disebutkan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, menyembunyikan kebenaran dengan tidak bersaksi itu dah kira satu dosa, apatah lagi apabila seseorang itu bersaksi palsu. Menyembunyikan kebenaran maksudnya kita tahu kebenaran, dengan kita mengemukakan penyaksian tentang kebenaran yang kita tahu itu, kalau kita tak beri penyaksian untuk nak selamatkan orang lain daripada dizalimi, itu je dah dikira satu kesalahan, apatah lagi kalau kita bersaksi dengan saksi yang palsu. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, tak boleh untuk bersumpah atas perkara yang dusta. Maksudnya perkara yang tak betul jangan kita nak bersumpah, perkara yang batil jangan kita bersumpah, dan juga jangan kita bersumpah atas perkara-perkara yang remeh, benda-benda yang harus pun kita nak bersumpah dan sebagainya, ataupun perkara yang makruh. Walhasil, selagi mana kita boleh tidak bersumpah, jangan bersumpah. Tapi bila sumpah itu diperlukan untuk menyelamatkan orang lain daripada kezaliman ataupun untuk menegakkan kebenaran, maka di situ dituntut untuk kita mengangkat sumpah. Seperti yang terkadang bila kita diperlukan untuk mengangkat sumpah dekat mahkamah, maka kita lakukan. Kalau di situ terdapat membantu orang lain daripada kezaliman ataupun untuk menegakkan kebenaran, ataupun menyelamatkan diri daripada tuduhan palsu juga, menyelamatkan diri daripada tuduhan palsu, maka di situ digalakkan untuk kita bersumpah. Dalam kaedah fikah disebutkan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Pendakwa perlu mengemukakan bukti. Orang yang mendakwa orang lain atas sesuatu kesalahan, dia perlu untuk mengemukakan bukti. Adapun yang mengingkari dakwaan orang lain perlu untuk bersumpah. Saya tak tahu term dekat mahkamah macam mana, tapi maksudnya orang yang mengemukakan hujjah, dia menyalahkan orang lain, jadi dia perlu bawa bukti, proof. Adapun orang yang didakwa, dia perlu untuk mengangkat sumpah untuk mengatakan dakwaan itu adalah salah. Apa dia orang cakap? Guilty until proven otherwise. Guilty until proven otherwise. Allahu a'lam. Maka jangan senang-senang kita nak angkat sumpah, tapi bila diperlukan untuk mengangkat sumpah, maka kita lakukan. Marhaba.
pun tak tahu, tak pernah. Sumpah tu apa? Maksudnya apa yang kita kemukakan tu betul lah kan? Maksudnya kita pun tahu kan sama ada kalau benda tu betul ke tak. Jadi selagi mana benda tu betul, kita tak rasa bersalah lah kot rasanya untuk nak angkat sumpah. Maksudnya memang benda tu diperlukan untuk nak buat transaction, jadi tak jadi masalah lah. Tu bukan kira saja-saja nak angkat sumpah lah. Tu maksudnya memang diperlukan, maka kita angkat sumpah untuk mengemukakan apa yang kita sebut tu adalah benar. Nah, kemudian Imam Haddad ingatkan kita tentang jangan angkat sumpah. Tadi dicakap jangan angkat sumpah atas benda-benda yang palsu, yang batil dan sebagainya, ataupun yang harus. Kat sini Imam Haddad ingatkan pula jangan kita mengangkat sumpah berdasarkan sangkaan, walaupun sangkaan itu kuat. La ilaha illallah. Contohnya apa? Sekarang ni banyaklah contoh kan. Kadang-kadang kita nampak orang dia masuk kat tempat-tempat yang tak elok, lepas tu kita pun terus berburuk sangka kat orang tu. Oh, orang ni dia buat benda yang tak elok, waliyazubillah taala dan sebagainya. Padahal kita tak nampak pun dia buat benda tak elok. Kita nampak dia masuk dekat tempat yang tak elok. Tapi kita yang continue layankan fikiran kita, layankan sangkaan kita itu, mengatakan oh dia lakukan yang ini, dia lakukan yang itu. Waliyazubillah taala. Macam-macam kemungkinan kalau kita nak bagi excuse, kalau kita nak, contohnya mungkin dia nak kena terpaksa jumpa orang kat situ, ataupun dia nak tolong orang kat situ, ataupun dia terpaksa jumpa satu orang dekat situ dan sebagainya. Banyak excuse yang boleh kita bagi, tapi biasanya kita akan bagi kita jarang bagi excuse untuk orang lain. Tapi untuk diri kita, kita tahu nak bagi excuse, tapi untuk orang lain kita susah nak cari excuse. Tapi sebaliknya, untuk diri kita, kita jangan cari excuse, tapi untuk orang lain kita bagi excuse. Naam, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kebanyakan prasangka yang terlintas dalam fikiran kamu. Banyak kadang kan kita sangka buruk ni datang, syaitan bisik fikiran kita berdasarkan maklumat-maklumat yang kita dapat, kita dengar daripada mulut orang, daripada apa yang kita baca kat Facebook dan sebagainya. Jadi prasangka tu banyak. Sebab tu dikatakan bahawa orang yang duduk dengan orang yang baik, dia akan berbaik sangka hatta dengan orang yang tak baik. Orang yang duduk dengan orang yang baik, dia akan dapat berbaik sangka hatta dengan orang yang tak baik. Tapi orang yang duduk dengan orang yang tak baik, dengan orang yang baik pun dia berburuk sangka, waliyadzubillah taala. Jadi kunci dia untuk duduk dengan orang-orang yang baik, kerana orang-orang yang baik ni dia tak cakap benda yang tak bagus, dia tak cakap benda yang tak bagus, tak cakap benda yang tak perlu, tak ada cerita pasal orang lain tanpa ada keperluan. La ilaha illallah. Jadi inna ba'da dhanni ithmun, kerana kebanyakan prasangka itu adalah dosa ataupun adalah satu kesalahan. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khaslatan laisa fawqahuma min bir. Ada dua sifat yang mana tidak ada kebaikan melebihi daripada dua kebaikan ini. Husnudzan billah wa husnudzan bi khalqillah. Berbaik sangka dengan Allah dan berbaik sangka dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bihasbi mri'in minasyar an yahqira akhahu muslim. Cukup seorang itu dianggap sebagai orang yang jahat bila dipandang rendah kepada orang lain. Dan biasanya pandang rendah bila dia bersangka buruk lah, bila dia tahu ataupun terlintas dalam fikiran dia orang ni macam tak bagus dan sebagainya, maka dia pandang rendah kepada orang tersebut. Tapi kalau dia sangka baik dengan orang, dia tak akan pandang rendah kepada orang lain. Jadi Nabi kata cukup orang itu dianggap sebagai orang yang tak baik bila dia berburuk sangka dengan seorang Muslim. La ilaha illallah. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan iyyakum wadh-dhann fa inna-dhann akdzabul hadis. Berhati-hatilah kamu dari berprasangka, kerana prasangka itu adalah dusta-dusta pembicaraan. Maksudnya penipuanlah dalam perbicaraan. Alhamdulillah taala. Maka dengan makhluk Allah pun kita kena berbaik sangka, apatah lagi dengan Allah. Kadang-kadang kita berburuk sangka dengan Allah macam-macam, waliyadzubillah. Kita rasa macam kita dah buat baik tapi kita diuji. Kadang-kadang kita rasa kita dah berdoa tapi doa kita tidak diterima, ataupun lambat diterima, ataupun kita kata kenapa banyak-banyak orang kita yang kena benda ni dan sebagainya.
macam-macam lah, waliyadzubillah. Maka perlu untuk kita berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana inda dhanni 'abdi bi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursi, aku berada di atas prasangka hamba-Ku ke atasku. Maka kalau kita berbaik sangka dengan Allah, kita bersangka baik dengan Allah, sentiasa memikirkan bahawa apa-apa yang ditentukan oleh Allah itulah yang terbaik untuk kita, walaupun terkadang kita tak faham apakah hikmah di sebalik setiap apa yang berlaku, maka di situ kita akan mendapat kebaikan. Kalau kita berbaik sangka dengan hamba Allah, hamba-hamba Allah, Allah akan jadikan satu malaikat. Contohnya, dia ni bukan baik, tapi kita baik sangka dengan dia. Jadi Allah akan jadikan satu malaikat tu, tugaskan satu malaikat untuk melakukan amal ibadah yang kita berbaik sangka dengan orang tu, dan kita akan dapat pahala. Itu faedah berbaik sangka. Padahal orang tu tak buat pun baik, tapi kita baik sangka dengan dia. Apa-apa pun keadaan, kita berbaik sangka. Jadi dengan berbaik sangka itu, kita dapat pahala. Bahkan sebahagian orang salih, dia mengajar kita untuk berbaik sangka. Dia kata, kita bayangkan semua orang sekeliling kita ni adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana kekasih-kekasih Allah ni macam-macam level kan. Jadi kita bayangkan setiap orang yang berada di sekeliling kita ni adalah kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kita akan dapat banyak daripada faedah apabila kita berbaik sangka. Dan permulaan untuk kita didekatkan kepada kekasih-kekasih Allah ni dengan kita belajar berbaik sangka dengan orang. Sebab kadang-kadang Allah sembunyikan kekasih-kekasih dia dengan tirai-tirai, macam-macam tirai. Kadang-kadang dengan kefakiran, iaitu dia ni kekasih Allah tapi nampak macam miskin je, nampak macam susah je, nampak macam kusut masai je dia, tapi padahal dia ni orang yang dekat dan tinggi darjatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita tak pandai nak berbaik sangka, maka kita akan terlepas peluang untuk nak mengenal daripada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti mana yang kita sebutkan dalam kisah Sayyidina Uwais Al-Qarni. Jadi kita berbaik sangka dengan Allah dan berbaik sangka dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini perlu latihan, bukan satu perkara yang mudah. Perlu untuk kita latih diri kita untuk nak pandang baik kepada setiap orang. La ilaha illallah. Terutamanya dalam menghadapi bulan Ramadan yang akan datang tak lama lagi. Kita akan masuk bulan Ramadan, yang mana malam pertama daripada bulan Ramadan merupakan waktu yang mana Allah berikan pandangan yang khusus kepada hamba-hambanya. Dan barang siapa yang mendapat pandangan khusus, pandangan rahmat tersebut daripada Allah, maka tidak akan diazab oleh Allah selama-lamanya. Tapi orang yang tak dapat pandangan itu adalah orang yang bermusuhan antara satu dengan yang lain, orang yang tidak bermaaf-maafan antara satu dengan yang lain. Orang-orang macam tu tak akan dapat pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang paling rugi adalah orang yang rugi tak dapat pengampunan Allah, tak dapat rahmat Allah di bulan Ramadan. Kata Rasulullah, orang beriman adalah orang yang paling beruntung dengan kedatangan bulan Ramadan, dan orang munafik adalah orang yang paling rugi, orang yang paling celaka dengan kedatangan Ramadan. Sebab apa? Sebab biasanya dapat pengampunan, tapi dia tak dapat pengampunan daripada Allah kerana dia tak mampu nak kontrol hawa nafsu dia tu. Dia boleh nak memaafkan orang lain, dia boleh nak merendahkan diri dia untuk nak minta maaf daripada orang lain, tapi dia tak buat. Dibiarkan perkara-perkara permusuhan dan perkara-perkara yang seperti itu berlaku ataupun berterusan sehingga masuk bulan Ramadan. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan untuk kita untuk maafkan orang lain dan minta maaf daripada orang lain kalau kita ada melakukan kesalahan, dan mengembalikan hak mereka kalau terkait dengan harta dan sebagainya. La ilaha illallah. Jadi kita kena berhati-hati dalam prasangka kita. Jangan layan. Kalau syaitan bisik, kita buat tak tahu. Kalau kita yang berfikir tentang prasangka tersebut, walaupun kadang-kadang possibility-nya tu betul, tapi jangan layan. Buat tak tahu je sudah. Ahsan, kita buat tak tahu. Dan pada waktu yang sama juga kita diajarkan jangan pula letak diri kita kat tempat-tempat yang supaya orang berburuk sangka dengan kita. Jangan buat perkara-perkara yang jadi orang lain berburuk sangka dengan kita. Nabi SAW satu hari, satu malam, Nabi berjalan dengan
isteri Rasulullah, iaitu Nabi sedang beriktikaf dekat masjid. Kemudian salah satu daripada isteri baginda datang ke masjid ziarah Rasulullah. Kemudian Nabi nak balik, Nabi romantik, hantar isteri dia balik ke rumah. Nabi company escort isteri dia balik rumah. Jadi bila Nabi on the way back, ada sahabat-sahabat daripada golongan Ansar melihat Nabi bersama satu orang perempuan yang mereka tak kenal lah, obviously sebab tutup kan. Jadi diorang pun cepatkan perjalanan. Jadi Nabi SAW panggil diorang. Nabi kata, ini adalah isteri aku, jangan kamu tak perlu risau. Jadi sahabat tu mengatakan, ya Rasulullah, kami tak ada berburuk sangka dengan kamu. Tapi Rasulullah mengatakan, akan tetapi syaitan berjalan di dalam diri manusia itu majarad dam, dalam saluran darah mereka. Jadi aku tak nak syaitan berbisik kepada kamu perkara-perkara yang tak elok. Jadi kadang-kadang kita tengok orang jalan dengan biasanya lelaki lah, lelaki ataupun perempuan berjalan dengan orang iaitu dengan lelaki atau perempuan lain. Kadang-kadang kita tak kenal siapa agaknya, nak kalau dengan orang yang lebih muda dan sebagainya. Mungkin anak saudara dia, mungkin dia punya mahram, dan mungkin makcik dia, mungkin mak mertua dia, siapa-siapalah. Walhasil kita boleh bagi sangkaan yang baik, jangan kita sangka buruk kepada orang. La ilaha illallah. Naam. Naam. Dan juga kita jangan bersangka buruk juga pada orang yang kadang terkena musibah. Ini pun satu masalah juga. Kadang-kadang orang bila terkena musibah, ataupun kadang-kadang ada orang dekat negara-negara mana entah kena musibah, kena gempa bumi, kena berperang dan sebagainya. Cakap, ni diorang ni sebab diorang buat macam ni lah, pandang muka diorang dan sebagainya. Tak boleh. Sama ada orang Islam ke, orang bukan Islam ke, apa-apa musibah yang melanda mereka, kita tak ada hak untuk nak menghukum. Kita tak ada keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak suka-suka hati nak blame diorang atas kesalahan yang mereka lakukan. Bahkan kita akan dipersoalkan pada hari kiamat nanti. Kalau kita cakap padan muka orang tu, orang kena macam tu, sebab apa? Sebab dia buat macam tu. Kita akan dipersoalkan, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Seperti mana orang yang, sebagai contoh, waliyadzubillah, dia membunuh, dia akan dipersoalkan kenapa dibunuh. Maka orang yang mengiyakan ataupun reda atas pembunuhan seseorang yang mana tak ada kena-mengena pun dengan dia, tapi dia kata padan muka orang tu dia kena hukum ataupun kena azab ataupun kena bunuh dan sebagainya, maka dia pun akan dipersoalkan pada hari kiamat nanti, kenapa engkau reda orang ni kena bunuh, apa kena-mengena engkau dengan dia. Padahal dia dekat ujung dunia yang lain, kita dekat timur, orang tu dekat barat. Kita rasa padan muka orang tu kena bunuh sebab padan muka dia ataupun dulu dia buat macam ni dekat orang ni ke, dekat golongan ni ke, dekat agama ni ke dan sebagainya. Kita tak ada hak, tak ada untuk nak buka mulut ataupun nak hukum. Hukuman itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Kerana apa? Kerana orang yang kena musibah ni bukan kerana orang yang salah je, orang yang tak baik. Hatta orang yang baik pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya' thumma al-amsal fal-amsal. Orang yang paling teruk diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah para nabi dan para rasul, dan mereka-mereka yang sempurna dan iaitu yang dekat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah orang-orang yang beriman itu menyangka hanya dengan mereka menyebutkan kalimah iman mereka tidak akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka tidak akan dites akan kebenaran iman yang berada di dalam hati mereka? Maka hatta para nabi dan para rasul pun diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak cakap para nabi itu kena waliyadzubillah, tak boleh. Jadi orang baik ke, orang tak baik ke, bukan hak kita untuk nak menghukum mereka. Kemudian Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengingatkan juga, jangan kita ambil harta orang lain dengan sumpah palsu. Jangan kita ambil harta orang lain dengan sumpah palsu. Contohnya apa? Kita jumpa wallet orang ataupun kita jumpa duit kat tepi jalan, lepas tu kita ambil. Lepas tu tiba-tiba orang yang tercicir wallet, tercicir duit tu, dia pun lalu tengok,
duit aku tak ada. Lepas tu nampak ada orang ambil. Lepas tu orang tu cakap, wallahi ni duit aku. Dia claim diri dia dia claim yang benda tu duit dia. Jadi bila dia claim, dia bersumpah palsu, mengatakan hak orang lain tu hak dia, maka dia akan diazab oleh Allah. Dan kalau dia nak bertaubat, perlu untuk dia kembalikan balik harta tu kepada orang tersebut, dan perlu untuk dibayar kafarah atas sumpah dia. Kerana apa? Kerana dia bersumpah mengatakan harta tu hak milik dia, padahal bukan hak milik dia. Jadi bila dia nak bertaubat, perlu dikembalikan harta tu kepada tuan punya duit, dan kemudian kena bayar kafarah pula sebab dia bersumpah palsu atas harta tersebut. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala larang, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta satu dengan yang lain secara batil. Jadi makan harta orang secara batil antaranya seperti bersumpah palsu terhadap harta tersebut. Kita nak claim, tu harta tu milik aku, angkat sumpah dan sebagainya, lawan kat mahkamah dan sebagainya, semata-mata nak cakap tu hak dia. Mungkin kadang-kadang dia tak ada ilmu lah, diingatkan itu dia punya sehingga dia sanggup go all out untuk nak dapatkan harta tersebut. Tapi kadang-kadang memang dia tahu tu bukan harta dia, tapi saja tak ada kerja. La ilaha illallah. Ataupun cara batil, mendapatkan rezeki secara batil dengan rasuah dan sebagainya, waliyatubillahi tabaraka ta'ala. Maka untuk bertaubat adalah dengan kembalikan harta tersebut kepada tuan punya. Kalau tuan punya tu dah meninggal dunia, perlu untuk kembalikan kepada warisnya. Kalau warisnya pun tak ada, kita sedekah dan niatkan, moga-moga niatkan pahala sedekah itu kepada orang yang kita ambil duit tersebut, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala terima taubat kita. Maka kalau tidak bertaubat, maka tergantung. Sebab tu harta yang terkait dengan manusia dan perkara yang terkait dengan manusia ini tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selagi mana kita tak settlekan. Sebab tu bila datang hari-hari yang mulia seperti Lailatul Nisf min Sya'ban, awal pertama bulan Ramadan, bahkan setiap hari daripada bulan Ramadan, perkara-perkara terkait dengan hak-hak manusia, dengan maruah manusia, dengan harta benda manusia, dia ini tidak akan diampunkan selagi mana kita tak minta maaf daripada mereka. Dan kalau orang lain yang buat kezaliman kepada kita, kita maafkan mereka dengan harap Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada orang-orang yang mungkin kita lakukan kezaliman untuk maafkan kita juga. Kita maafkan orang lain dengan harapan kalau kita ada buat kezaliman terhadap orang lain pun dengan rela hati memaafkan kita dan menghalalkan apa-apa yang mungkin kita kadang tak perasan. Kadang-kadang benda ni tak perasan, tapi perlu diambil berat. Dan kalau kita tengok tentang orang-orang salih, banyak cerita-cerita yang menunjukkan betapa mereka berhati-hati terhadap perkara yang terkait dengan manusia. Dan kemudian sumpah yang juga dilarang yang disebutkan oleh Imam Haddad adalah bersumpah palsu. Tadi kita cakap bersumpah palsu terhadap harta. Ada juga sumpah palsu kita nak salahkan orang lain. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Kita sama ada kita dibayar ke untuk bersumpah palsu, ataupun kita saja tak puas hati dengan orang lain, nak jatuhkan orang lain sehingga kita sanggup bersumpah palsu, menuduh dia melakukan perkara-perkara yang salah, yang dilarang, sedangkan dia tidak buat. Sebagai contoh, kita tuduh dia mencuri, ataupun kita tuduh dia berzina, ataupun kita tuduh dia lakukan apa-apa kesalahan sedangkan dia tak buat. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Maka sumpah palsu seperti itu akan menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka. Waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Maka seperti mana kita tak boleh nak bersumpah palsu, dan kita pada waktu yang sama kita tak boleh menyembunyikan juga kebenaran. Seperti yang kita dah sebutkan tadi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillah. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri menegakkan keadilan, memberi saksi. Menegakkan keadilan. Walaupun terkadang saksi itu menyebabkan orang yang kita sayang dihukum. Dan Nabi SAW secara jelas menyebutkan, lau suriqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha, kata Rasulullah SAW.
walaupun ianya mustahil untuk berlaku. Waliyadzubillah. Hasya. Nabi kata apa? Kalau Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan potong tangannya, kata Rasulullah SAW. Punya strict dan tegasnya Rasulullah SAW, hatta anak perempuan yang paling disayangi, padahal dan tak ada orang yang lebih disayangi oleh Rasulullah daripada anaknya Bid'atu Muhammad. Tak ada apa-apa yang menggembirakan Sayyidatina Fatimah akan menggembirakan aku, dan apa-apa yang menyedihkan Sayyidatina Fatimah akan menyedihkan aku, kata Rasulullah SAW. Dan tidak ada bandingan di atas muka bumi ini kalau nak dibandingkan kehebatan Sayyidatina Fatimah dengan siapa-siapa pun. Walaupun disebutkan 4 orang wanita yang sempurna, kata Rasulullah, kamulat minar rijal kathir, ramai lelaki yang sempurna, akan tetapi yang sempurna di kalangan wanita ni 4. Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah imra'atu Fir'aun. 4 orang wanita ni wanita yang paling sempurna, yang mana setiap wanita boleh mengambil pengajaran dalam kehidupan mereka ni. Maksudnya setiap wanita boleh ambil pengajaran dalam salah seorang daripada 4 wanita ini. Akan tetapi kata para ulama, yang paling sempurna dalam 4 ni adalah Sayyidatina Fatimah. Kerana apa? Kerana dia adalah darah dagingnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti mana Rasulullah itu adalah uswatun hasanah untuk kaum lelaki, maka Sayyidatina Fatimah itu macam blueprintnya Rasulullah untuk kaum wanita. Tak ada wanita yang lebih sempurna yang boleh dibandingkan dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. La ilaha illallah. Itu pun Nabi mengatakan, "Lau suriqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha." Kalau Sayyidatina Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku sendiri akan memotong daripada tangannya. La ilaha illallah. Jadi hatta penyaksian itu terkadang memudaratkan ahli keluarga sendiri ataupun orang-orang yang kita kasihi. Perlu untuk kita tegakkan kebenaran, kerana kebenaran itu lebih penting untuk ditegakkan berbanding kaum kerabat ataupun silaturahim dan sebagainya, kesayangan kita terhadap mereka. Kebenaran itu memutuskan dikurangkan. Maksudnya untuk nak menegakkan kebenaran, kalau terpaksa tak jadi masalah. Sebab tu kalau kita tengok dalam sahabat Nabi, kalau kita tengok sebahagian daripada mereka ada yang tak bercakap dengan ahli keluarga sampai mereka meninggal dunia hanya kerana menegakkan kebenaran. Tapi zaman kita ni, kalau kita nak gunakan tu rasanya la ilaha illallah, diorang tu betul-betul kuat kan dalam menegakkan kebenaran. Tapi kadang-kadang kita rasa kita berada dalam kebenaran. Sangkaan kita berada dalam kebenaran, dan sangkaan kita nak tegakkan kebenaran tu dengan macam tak ada cara lain untuk nak tegakkan kebenaran, sehingga terpaksa memutuskan tali silaturahim. Tapi rasanya untuk zaman kita ni, ahsan jaga silaturahim. Allahu Akbar. Kerana kita berada di zaman yang mana kata Rasulullah, orang berbangga dengan pendapat masing-masing. Maksudnya kita rasa pendapat kita tu betul, dan kita selalu salahkan orang lain, sedangkan Allahu a'lam pendapat kita tu betul ataupun tidak. Maka kita berada di zaman yang lebih bagus kita rasa pendapat kita ni tak betul, jadi kita maafkan orang lain. Kita tegakkan kebenaran tu dalam diri kita. Be strict on ourselves, tapi be lenient on others, terutamanya daripada hal-hal agama. Maksudnya kita strict, kita jaga benda ni. Setiap perkara tu kita berhati-hati, berjaga-jaga tentang agama. Tapi untuk orang lain kita maafkan, kita bagi alasan, bagi keuzuran untuk mereka. Itu yang terbaik, dan itu yang akan merapatkan saf dan merapatkan silaturahim antara satu dengan yang lain. Tapi kita untuk orang lain, tak boleh ni, tak boleh tu, tak boleh, kenapa buat tu, kenapa buat ni. Untuk diri kita, khalas, ulama tu kata boleh, ulama ni kata boleh, dan sebagainya. La ilaha illallah. Naam. Berkenaan dengan saksi yang palsu, Nabi SAW satu hari sedang duduk bersandar dan ditanya oleh as-sahabah tentang dosa-dosa yang besar. Kemudian Nabi SAW jawab, yang pertama adalah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, al-isyrak billah. Kemudian sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, thumma madza? Lepas itu apa? Kemudian Nabi mengatakan, uququl walidain, menderhakai kedua ibu bapa. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, ya Rasulullah, kemudian apa lagi dosa-dosa besar? Kemudian Nabi SAW tegakkan posisi duduknya
kemudian mengatakan ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur, ala wa syahadatu zur. Ketahuilah bahawa dosa yang besar adalah saksi yang palsu, saksi yang palsu, saksi yang palsu. Sehingga sahabat yang bertanya kepada Rasulullah tu mengatakan, alangkah baiknya aku tak tanya soalan itu, dan alangkah baiknya kalau aku dapat memberhentikan Rasulullah daripada mengucapkan perkara itu. Seakan-akan Nabi ulang untuk nak tekankan bahawa memberikan penyaksian yang palsu itu adalah satu kesalahan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saksi palsu ni bukan hanya maksudnya dekat mana-mana tak boleh buat, dekat mahkamah pun jangan buat, hal kecil pun jangan sumpah palsu, apatah lagi hal-hal yang besar. Dan kita ajar anak kita daripada kecil agar untuk belajar cakap benar, dan jangan kadang-kadang budak-budak kan cakap, oh ni barang dia, ni barang dia, padahal bukan barang dia. Kadang-kadang nature lah budak-budak kan nak besar, tapi macam mana kita nak didik mereka agar supaya tidak cakap yang tak betul ataupun tidak membuat penyaksian yang tidak betul. Allahu ta'ala a'lam. Perihal yang seterusnya adalah perihal warak, haram dan syubhah, yang mana kita akan bahaskan pada pengajian yang akan datang. Apa yang dalam hal-hal seperti apa yang perlu untuk kita bersifat warak dan bersifat jaga-jaga. Dan disebutkan bahawa tidaklah seseorang itu sampai ke darjat bertakwa sehingga dia meninggalkan perkara yang boleh dilakukan, takut-takut dia tergelincir dalam melakukan perkara-perkara yang tidak dibolehkan dalam syarak. Maksudnya orang yang takwa itu sifat dia, benda yang boleh buat pun ditinggalkan kerana takut perkara yang boleh itu akan menjerumuskan dia dalam melakukan perkara-perkara yang tak boleh. Itu jadi akan dibahaskan apa yang dimaksudkan dengan warak di sini. Kemudian ada satu kisah tentang bagaimana satu orang ataupun bagaimana sifat warak ini akan mendatangkan kebaikan di dunia dan akhirat. Kita kenal Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Sayyidina Abdullah bin Mubarak ni kalau tak silap salah seorang daripada gurunya Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari pun orang yang alim, ayahnya orang yang warak. Abdullah bin Mubarak orang yang alim dan ayahnya seorang yang warak. Abdullah bin Mubarak ni, ayah dia Mubarak, dia dulu orang biasa, orang yang kerja dia tukang jaga kebun. Dia jaga kebun tuan dia. Maka kerja lama dekat kebun tuan dia, kebun anggur. Maka satu hari tuan dia datang, suruh dia ambil, awak datang anggur yang sedap, dia nak makan. Tuan dia kebun kan, datang kebun sendiri nak makan anggur yang best. Jadi Mubarak ni pun ambil je lah. Dia pun ambil, lepas tu bagi hidang dekat tuan dia. Tuan dia kata, kenapa tak sedap, tak manis, kenapa kau tak ambil anggur yang lebih manis dan sebagainya. Jadi Mubarak ni dia kata, wahai tuanku, aku ni kerja aku untuk jaga kebun, kerja aku bukan untuk nak merasa daripada kebun yang ada anggur yang berada di kebun kamu. Maka tuan dia ni pun pelik lah. Dia kata, sepanjang kau kerja dekat kebun aku, satu anggur pun kau tak pernah test ke? Sekarang tak pernah. Aku ditugaskan untuk jaga kebun dan bukan untuk merasa daripada anggur tersebut. Maka bermula daripada hari itu tuan dia kata, khalas, daripada hari ini kau boleh jaga kebun, boleh rasa daripada anggur tersebut, dan disebabkan kewarakan kamu itu, aku ingin kahwinkan anakku kepada kamu. Disebabkan sifat jujur dan amanah yang ada pada diri kamu, aku akan kahwinkan kamu dengan anakku. Maka Mubarak yang mana dulu tukang jaga kebun dapat berkahwin dengan anak owner kebun tersebut dan jadi orang yang kaya, dan juga dapat anak yang alim, Abdullah bin Mubarak, yang mana diketahui Abdullah bin Mubarak ni sifat dia apa? 1 tahun dia akan berjihad di jalan Allah, 1 tahun dia akan menunaikan haji, tahun yang lagi 1 dia akan mengajar. Maksudnya dia orang kaya, mewarisi daripada harta ibu dan ayahnya, tapi ada sifat warak. Maksudnya bermula daripada sifat kejujuran dan warak ayah Abdullah bin Mubarak tadi, maka anak dia menjadi orang alim, orang yang kaya, dapat rezeki yang zahir dan dapat rezeki yang batin. Wahakala orang-orang yang mempunyai sifat-sifat yang mulia ni akan mendatangkan kekayaan di dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita sifat warak, dan antara bulan yang mendidik kita daripada sifat warak itu adalah bulan Ramadan. Ramadan waktu untuk kita nak didik diri kita ni untuk meninggalkan perkara-perkara yang boleh kita tinggalkan, takut-takut kita tergelincir dalam melakukan perkara-perkara yang tak boleh.
Moga-moga Ramadan tahun ini menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menguatkan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menguatkan hubungan kita dengan Al-Quran, menguatkan hubungan kita dengan as-salah. Moga-moga salat tarawih dan salat-salat lain yang kita lakukan di bulan Ramadan ini lebih hadir hati kita bersama Allah Subhanahu wa taala, lebih sempurna pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih kita merasakan kenikmatan dan kemanisan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Moga-moga kita diberikan taufik untuk meninggalkan daripada melakukan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat di bulan Ramadan. Bagaimana kita boleh plan harian kita di bulan Ramadan itu, sebelum masuk bulan Ramadan kita dah ada checklist, kita dah tahu apa yang kita nak buat, sehingga sepanjang setiap saat daripada bulan Ramadan tahun ini diimarahkan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina ma ahli al-qutri untha wa dhakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون، وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر، وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى صحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.